Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengerusi surau, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada minggu ini kita dapat sama-sama kembali berjumpa untuk kita sama-sama kita mempelajari kembali, mengingat kembali, mengulang pelajaran tajwid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menerima kita ini kerana niat kita untuk memperbaiki, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk kita mempelajari, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, ya. Mudah-mudahan Allah menerimalah amalan kita ini untuk kita bawa sebagai saksi kita di akhirat kelak, yang kita ini suka kepada benda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita terus belajar, untuk terus kita membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan pelajaran kita, suka saya membacakan sebuah hadis peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tentang kita belajar membaca Al-Quran ini, ya. Satu hadis, apa kata sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Uthman bin Affan radhiyallahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang maksudnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik daripada kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ini sabdaan Rasulullah, ya. Apa yang Rasulullah kata, ya. Orang yang terbaik daripada kalangan kamu ialah orang yang sentiasa belajar Al-Quran, ya, secara terus menerus, tak berhenti-henti, istiqamah dia belajar, ya, tentang Al-Quran. Dan Al-Quran ni pelajarannya amat luas, ya. Kita ni belajar tentang tajwid saja, ya. Itu apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teruslah kita kepada kitab kitab tajwid Al-Quran, ya. Semua saya rasa semua ada dah. Kitab ni kitab yang terbaharu pula, cetakan terbaharu rupanya. Jadi semua ada, ya, insya-Allah. Pada minggu ini saya terus kepada tajuk hukum membaca Al-Quran ni, hukum bacaan kedua di dalam kita mempelajari tajwid Al-Quran ni ialah hukum bacaan Al-Idgham. Pada muka surat 36, tuan-tuan. Pada muka surat 36, ya. Ini hukum yang kedua. Jadi kita kena apa orang kata kita kena tumpulah. Tumpu kan sepenuhnya lah, ya, tentang hukum ni, hukum tajwid ni. Hukum bacaan kedua Al-Idgham, ya. Apa kata pengarang ni? Al-Idgham menurut bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, ya. Menurut istilah ilmu tajwid, memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris
dan menjadi kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis yang kedua. Ya, jadi huruf ni ialah hukum nun sukun, nun mati dan juga tanwin, ya. Huruf idgham itu ada 6. Ini kena ingatlah, huruf idgham ni ada 6 sebab huruf nun sukun ni akan bertemu dengan 6 huruf ini. Nun sukun dan juga tanwin akan bertemu dengan 6 huruf ni, dia akan mengeluarkan satu hukum, iaitu hukum al-idgham, ya. Huruf idgham ada 6. Ada 6. Huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, ya. Dan juga nun, ya. Dan juga nun. Jadi ada 6. Ia terhimpun dalam kalimah yarmalun. Kalau kita nak ingat, ya, ra, min, lam, waw, nun, ya. Yarmalun. Ya ke tuan-tuan? Betul, ya? Ra, mim, lam, waw, nun. Okey. Apabila nun sukun ataupun nun mati atau tanwin yang berbaris 2 bertemu dengan salah satu hukum idgham yang 6, huruf idgham yang 6, maka ia wajib diidghamkan, dimasukkan, ya, ke dalam huruf idgham. Ini kira kena apa ni? Kena faham ke lah, ya. Mengidghamkan nun sukun ataupun tanwin pada huruf idgham yang 6 adalah kerana terdapat persamaan makhraj dan sifat pada huruf nun, dan persamaan sifat dan berhampiran makhraj bagi huruf mim, dan berhampiran makhraj dan sifat bagi huruf-huruf yang lain. Itu tak apa, tuan-tuan, ya. Dalam Al-Quran Rasam Asmani bacaan idgham nun sukun tidak diberi tanda sukun. Kalau kita perhatikan, ya, di dalam idgham ini dia tak nun sukun tu tak ada tanda. Nun sukun tidak diberi tanda sukun di atasnya, ya. Maksudnya, ya, macam mana kita nak apa ni? Dalam Al-Quran Rasmi Osman bacaan idgham nun sukun tidak diberi tanda sukun di atasnya dan menggunakan tanwin berbaris 2 di atas dan di bawah, di mana baris kedua di bawah penyimpang tidak berselarian dari baris atas, dan baris 2 di hadapan berbentuk 2 huruf waw kecil berturut-turut untuk menunjukkan hukum bacaan idgham. Ini tanda-tanda bagi tanwin lah, ya. Jadi itu untuk kita fahamkan sedikit, tuan-tuan dan puan. Kita lihat muka surat sebelah dalam jadual tu, ya. Dalam kita ambil sekejap muka surat 37 tu dalam jadual tu, ya. Nampak, ya? Di situ ditulis jenis idgham, huruf idgham, tanwin dan juga nun sukun. Kita tengok pada jenis idgham tu diberitahu adalah nama dia tu dalam kolom ruangan yang pertama tu, idgham ma'al ghunnah. Hurufnya huruf apa? Dimulai dengan huruf satu apa ni? Huruf ya, tak? Huruf ya. Kemudian dibaginya contoh di situ. Ayatnya hisaban yasira, yasiran, hisaban yasiran, betul tak? Jadi di situ kalau kita perhatikan hisaban tu, ban tu, ya, ialah huruf yang ada tanwin di atasnya, ya tak? Huruf tanwin, kemudian dia bertemu dengan huruf ya. Itulah maksudnya. Jadi pertemuannya tu, huruf baris 2 yang tidak selari itu disuruh masuk, yang tak selari itu disuruh tanda masuk. Jadi bacaannya contoh
hisabai yasira. Ya. Jadi itulah idgham. Masuknya ba tu masuk ban, dia terjadi bai. Hisabai yasira. Okey. Ya, itu idgham ma'al ghunnah. Kalau idgham ni akan dia akan jelaskan idgham ma'al ghunnah ni idgham masuk berserta dengan dengung. Itu maksud dia. Masuk sebutan bacaan tu berserta dengan dengung. Baik hisabai yasira. Biar dia jelas tuan. Kalau salah tu tak apa, sebab dalam bacaan tu kita akan perbetulkan lagi ya. Hisabai yasira. Kalau kita baca hisabai yasira tak cukup lah, kurang dengung ya. Hisabai. Okey. Kemudian yang lagi satu itu ialah pertemuan huruf nun. Nun tu dia kata tadi, yang saya nak terangkan tadi, ialah nun sukun tu. Nun tu patutnya ada tanda mati kan. Tapi dalam konteks apa ni? Dalam konteks ini tanda nun sukun tu tak ada tanda yang kepala kha tu, dia kosong. Jadi bacaannya masuk dan dengung. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi kalau tuan-tuan ada pensel, ada bawa pensel, kalau kita ni bolehlah kita tandakan ayafqahu. Kalau berhenti ya, dengung kan. Kalau kita baca tak cukup, ayafqahu tak cukup ya. Jadi kita kena dengung dua harakat. Ayafqahu ya. Okey, jadi di situ yang itu ni dinamakan apa ni, idgham tu. Idgham tu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi kita tengok balik semula muka surat sebelah tu, secontohnya yang dalam jadual tu semua huruf lah, huruf ya, huruf nun, huruf mim, waw, ra dan juga lam. Dia bagi contoh ya. Nanti kita tengok kemudian. Jadi pada muka surat sebelah tu balik, muka surat 36 tu dia penerangan dia lah. Idgham ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, idgham ma'al ghunnah. Artinya memasukkan serta dengung. Okey. Ia juga dinamakan idgham naqis. Boleh juga dipanggil idgham naqis. Kalau orang kata idgham ma'al ghunnah pun dia, idgham naqis pun sama ya, sama. Tapi senanglah masuk daripada idgham ma'al ghunnah ya. Ghunnah ni dengung, jadi masuk serta dengan dengung ya. Kalau idgham naqis, apa dia kata, artinya memasukkan secara tidak sempurna kerana makhraj nun sukun dan tanwin telah dihilangkan, tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan dengan sempurna dua harakat dalam huruf idgham naqis. Itu penerangan dia lah. Tapi kalau kita senang tu, kalau kita nak tahu senang idgham ma'al ghunnah ni, tengok dia punya bacaan tu ada dengung tu, kita dah tahu dah kan. Pertemuan huruf tanwin tu, pertemuan tanwin dengan juga huruf idgham yang 6 tu ya. Tadi huruf ba bertemu dengan huruf ya, tanwin tu, dan juga huruf nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Okey. Hurufnya 4 sahaja, iaitu huruf ya, nun, mim, waw, terhimpun dalam kalimah yanmu ya. Jadi idgham ni dia bertemu dengan huruf yang 6 ini, 6 huruf. Tadi 6 tapi ambil yang 4 saja ya. Dalam Al-Quran Rasam Uthmani hanya huruf nun dan mim dia beri tanda sabdu di atasnya kerana sifatnya bersama, sedangkan huruf waw dan ya tidak diberi tanda sabdu di atasnya
kerana terdapat perbezaan yang pada sifatnya. Jadi tuan-tuan, setelah kita baca, kita faham, lebih mudah kita tengok daripada contoh-contoh yang diberikan, pertemuan huruf tanwin dan juga huruf nun sukun, ya, bertemu dengan huruf ya tadi. Okey. Jadi tengok, kalau baca lagi nampak, ya. Jadi pada muka surat sebelah, kita terus pada muka surat yang kedua itu, pada muka surat sebelah, ya, nombor 2. Idgham bila gunnah, apa maksud dia? Idgham bila gunnah artinya satu tadi idgham ma'al gunnah yang kita bacakan ni tadi, yang kita sebutkan tadi. Lagi satu, idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung. Ia juga dinamakan idgham kamil, artinya memasukkan secara sempurna, secara keseluruhan sifat dengung dan makhraj huruf nun dan tanwin telah dihilangkan dalam huruf idgham kamil. Hurufnya 2, iaitu ra dan juga lam. Okey. Dalam Al-Quran Rasam Osmani, kedua-dua huruf ini diberi tanda sabdu di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaan idgham kamil, ya. Okey, kita tengok idgham bila gunnah, idgham kamil itu. Contohnya pada jadual itu juga yang kita tengok, ya, pada ruangan yang kelima, ya. Huruf ra tu dia tulis idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Idgham masuk bila tanpa gunnah, masuk tanpa dengung. Okey, pada huruf ra dia ada 6, tapi huruf ra ini tidak dibaca dengan dengung. Okey, kita tengok pada ruangan tanwin, ya. Tawwa bar rahima, tawwa bar rahima. Ba tu ban kan, ba tawwa, masukkan kepada dalam ra itu, tawwabar rahima, tawwabar rahima. Maksudnya sabdu tu masukkan terus. Kita jumpa tu tawwabar rahima, masuk ke dalam huruf ra, bar rahima. Lagi satu tu huruf nun mati bertemu dengan huruf ra, mirrahmati. Kemudian yang di bawah itu lagi satu, ialah idgham bila gunnah juga, ialah huruf lam. Ra dengan huruf lam ini ialah izhar idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, idgham tanpa dengung, ya. Pada huruf ra dia beri contoh di situ ialah bimu minil lana, bimu minin, patut nin kan, bimu minin, ya, tapi selepas nin tu ada huruf lam, di atasnya ada tanda sabdu, maksudnya masuk terus. Bimu minil lana, bimu minil lana. Jadi kalau ada tuan-tuan puan-puan ada pensel, tolong boleh kita buat bulat pertemuan huruf tu. Kalau ada pensel lah, elok dibulatkan pertemuan huruf tu. Saya nak bagi contoh tulis pun ada buku ni kan, kita kalau ada pensel bulatkan situ, bimu minil lana. Yang lagi satu itu ialah yubayyin lana, maksudnya masuk terus ke dalam huruf lam. Pertemuan huruf nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah nama dia, ya. Jadi kita ulang balik semula contoh-contoh idgham nun sukun dan tanwin tu. Yang pertama itu tadi, mari kita tengok balik semula idgham ma'al gunnah. Yang pertama kita baca pertemuan huruf nun, huruf tanwin bertemu dengan huruf ya, hisaban yasira,
hisaban yasira. Yang kedua huruf nun pula. Nun bertemu dengan huruf ya. Okey. Ay yafqahuhu, ay yafqahu pun boleh ya. Ay yafqahu. Jadi bila kita baca Quran tu, dalam kita rujuklah di sini, bila jumpa tanwin ni bertemu dengan huruf idgham, dia akan ada yang wajib dengung dan ada yang tidak dengung. Ada dua pertemuan huruf nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan 6 huruf juga ya, tapi dia dipecah dua. Ada yang 4, pertemuan 4 huruf tu dia berdengung, jumpa dengan 2 huruf itu dia tidak dengung. Itu kena ingatlah tuan-tuan puan-puan, kena tengok, kita ingat kembali ya. Kalau kita rujuk, kalau kita tak berapa pasti, kita rujuk balik buku ini, kita tandakan pertemuan-pertemuan huruf itu sebagai rujukan kita kan. Macam apa ni, kita pada minggu lepas kita belajar tentang apa nama, hukum apa, hukum al-izhar kan. Izhar itu pun nun sukun, sama nun sukun dan tanwin bertemu dengan 6 huruf juga kan. Yang ini pun pertemuan juga, kena ingat dia bertemu dengan huruf, ada 6 huruf, tapi huruf yang lain-lain. Kalau izhar halqi itu bertemu dengan 6 huruf halqum, aghin, kha, kan, ada 6 huruf. Tapi yang huruf idgham ni juga bertemu dengan huruf, tapi dia terbagi kepada 2. Dia 4 huruf tu dia akan mengeluarkan hukum idgham ma'al ghunnah. 2 huruf dia mengeluarkan hukum idgham bila ghunnah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan faham ya. Jadi kena tengok jadual lebih senang. Kalau saya tengok pun saya suka kalau tuan-tuan tu kalau apa ni, huruf-huruf tu, huruf apa ni, izhar halqi itu pertemuan huruf tu bulatkan ya. Bulatkan pertemuan huruf tu, dia bertemu dengan hafal. Nun sukun bertemu tu bulatkan. Bertemu dengan apa? Itu saja sebagai kita panduan kita lah ya. Jadi yang seterusnya kita terus ya, kita faham sedikit tentang di situ idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah ya. Jadi kita sambung pada seterusnya ya, disambung daripada penerangan itu. Terdapat ya pada muka surat 37 itu terdapat satu syarat pada idgham, dia kata ya. Ada jumpa tuan-tuan? Terdapat satu syarat pada idgham, hendaklah ia terdiri daripada 2 kalimah, 2 perkataan. Kata Arab dalam bahasa Arab tu terdiri daripada 2 kalimah di mana huruf nun sukun, ini pun kena ingatlah juga, dia ada berkait-kait ya, di mana huruf nun sukun berada di akhir kalimah pertama, diikuti huruf idgham berada di awal kalimah kedua. Jika huruf nun sukun bertemu huruf idgham dalam satu kalimah, kalau jumpa dalam satu kalimah huruf idgham ini, maka bacaannya wajib diizharkan. Bacaan izhar ini dinamakan izhar mutlak pula ya. Izhar mutlak. Izhar mutlak. Yang kita baca tu tadi, yang dalam jadual ini tadi, dia dalam berapa kalimah tuan-tuan? Dalam 2 kalimah. Semua dua kalimah. Contohnya hisaban 1 kan, yasira 1, ay 1, yafqahu.
satu. Yang bawah tu pun macam tu, amilatun nasibah lan nadkhulaha bisultanin bisultanin mubin. Dua kalimah, itu dua kalimah. Tapi di sini dia beritahu ya, izhar mutlak tu apa? Ia dinamakan izhar mutlak kerana ia tidak dikaitkan dengan halqum atau syafah bibir mulut dalam Al-Quran. Ini kena ingat, kena ingatlah. Di dalam Al-Quran katanya terdapat nun sukun bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu perkataan, satu kalimah. Hanya 4 kalimah sahaja yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu je 4 kalimah. 4 kalimah saja. Yang pertemuan dengan huruf ya, waw dengan huruf ya. Yang pertamanya ad-dunya. Ad-dunya tu maksudnya kita tak dengung lah kan. Nun mati bertemu dengan huruf ya, tu tak dengung. Ad-dunya. Yang kita adui, jadi izhar mutlak ni tak ada dengung. Dia dalam satu huruf ada 4 perkataan saja, 4 kalimah. Ini kita kena boleh ingat dah. Lagi satu, bunyan atau bunyanun, bunyan, tak ada bunyi, tak ada dengung. Kemudian ad-dunya, bunyan, sinwan dan qinwan. Baca ni tak ada pertemuan huruf tu, dia nun mati bertemu dengan huruf waw tu patutnya ada dengung. Dia tak dengung. Qinwan, ya. Jadi ini dinamakan semata-mata izhar, izhar mutlak. Izhar mutlak. Jadi dalam satu perkataan ni 4 kalimah ini walaupun bertemu dengan nun mati huruf waw, dia tidak ada dengung. Dalam bacaan izhar mutlak ini, pada nun sukun bertemu dengan huruf waw berlaku dalam 2 kalimah. Hanya ini saya pun tak apa ingat tuan-tuan, dia penerangan ni kita pun jelas lah. Dalam bacaan izhar mutlak ini, pada nun sukun bertemu dengan huruf waw, dia katanya berlaku dalam, kalau dalam 2 kalimah macam mana? Dia kata hanya terdapat pada 2 tempat sahaja dalam Al-Quran. Okey. Kalau 2 kalimah tu pada huruf mana? Pada permulaan huruf ya, huruf pada kalimah yang mula-mula surah apa tu? Yang pertama tu Yasin. Ya. Dia tak sambung Yasiu. Maksudnya Yasin wal Quran, wal Quranil Hakim. Nun wal qalami. Ya. Itu dalam 2 kalimah. Maksudnya tak ada dengung. Kalau kita sambung untuk kita dengung tak betul lah, ya. Nun wal qalami yasin wal Quranil Hakim. Itu dalam, cuma itu juga 2 tempat dalam Al-Quran tu. Pertemuan huruf nun. Itu kita apa ni, kena ingat sajalah dalam bacaan hukum-hukum al-idgham ni. Maksud 6 huruf tu kena ingat, ya. Kalau kita lupa, rujuk balik. Idgham ma'al ghunnah, idgham beserta dengan dengung, idgham bila ghunnah, idgham maksudnya tanpa dengung, idgham nakis. Ada nama lain banyak, idgham nakis tu idgham al-ghunnah lah. Kalau orang tanya, boleh dia jawab, ini apa hukumnya idgham nakis, katanya. Sama lah tu, idgham al-ghunnah tu, nama je lain-lain.
Jadi kita habiskan lah ya. Sikit lagi pada latihan pada muka surat 38. Ini kita latihan kita lah. Ya, latihan kita. Apa dia bagi contoh di situ? Dia kata itu tuan-tuan puan-puan boleh lihat sendirilah dan cubalah cuba baca. Ingat dulu ayat Quran tu, la yadurrukum min, dia bagi situ terus dia pada keterangan dia tuan-tuan ya. Huruf nun mati bertemu dengan huruf ya, nun mati bertemu dengan huruf nun, nun mati bertemu dengan huruf mim, huruf hamzah bertemu dengan huruf tanwin tu bertemu dengan huruf waw. Ke bawah, yang di bawah tu ba'da usrin, tanwin ra tu bawah baris 2 bertemu dengan huruf ya. Di bawah tu ar-ra'a hustaghna, ar-ra'a hustaghna. Itu dia bagi hukum baca di sebelah tu kan. Itu penerangan dia. Itu di penerangan dia ya. Zikrul lil alamin, ad-dunya izhar mutlaq ya. Jadi kita ambil balik yang pertama tu, mari sama-sama kita baca. Nun mati bertemu dengan ya, la yadurrukum, la yadurrukum. Idgham apa ni hukumnya? Dia kata bacaannya idgham ma'al ghunnah ya. Kerana nun sukun katanya bertemu dengan huruf idgham ya. Itu jawapannya. Kemudian yang di bawah yang nombor 2 itu ialah min naba'i Musa. Min naba'i Musa. Pertemuan huruf dia kata hukum bacaannya idgham ma'al ghunnah, kerana nun sukun bertemu dengan huruf idgham nun. Okey. Yang ketiga wabiman ma'ak. Okey, wabiman ma'ak, nun mati bertemu dengan huruf mim. Di depan tu ada tanda sabdu, nun tu maksudnya terus masuk ke dalam huruf mim. Jumpa ada huruf-huruf yang bersabdu, maksudnya bunyi yang sebelumnya tu masuk terus ke huruf mim ya. Hukum bacaannya idgham ma'al ghunnah, idgham berserta dengan dengung, kerana nun sukun bertemu dengan huruf idgham mim. Okey, yang keempat doa wa nidaa. Doa awal. Hukum bacaannya idgham ma'al ghunnah juga, kerana tanwin bertemu dengan huruf idgham waw ya. Huruf hamzah tu ada tanwin di atasnya. Okey. Seterusnya yang kelima
ba'da usri yusra, ba'da usri yusra, ba'da usri yusra. Bulatkan tuan-tuan, bulatkan pertemuan huruf. Ini kalau kita baca hukum ni semuanya kita kena fokus kepada kena tumpukan kepada pertemuan huruf-huruf. Dia bertemu dengan apa? Nun mati tu dia bertemu dengan huruf apa? Macam itulah. Nun mati ataupun sukun tu, nun mati ataupun sukun ataupun tanwin, dia bertemu, dia berjumpa dengan huruf apa? Itu panduan dia. Dia datang satu hukum. Okey. Yang keenam, nun mati tu bertemu dengan huruf ra. Di atas huruf ra tu dia ada sabdu kan. Bila di atasnya ada tanda sabdu, maksudnya masuk terus kepada huruf ra. Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Okey, insya-Allah tuan-tuan, perempuan bolehlah tu. Okey, kemudian yang seterusnya yang di bawah tu zikrul lil alamin, zikrul lil alamin, zikrul lil alamin. Okey, huruf tanwin bertemu dengan huruf lam. Lam tu di atasnya ada tanda sabdu, terus masuk. Hukum bacaannya idgham bila gunnah, kerana tanwin bertemu dengan huruf idgham lam, ya. Kemudian ad-dunya tu, ad-dunya tadi kita kaca nama dia, hukum bacaannya izhar mutlak, kerana nun sukun bertemu dengan huruf idgham ya dalam satu kalimah. Kini kita bolehlah tuan-tuan, perempuan semua, kalau kita jumpa dalam bacaan kita, kita pun tahulah hukum dia kan. Sebagai panduan kita buka balik, oh rupanya ini dia. Tapi kalau dalam bacaan Al-Quran ni tuan-tuan, apa ni, dalam Quran ni semua, contohnya saya bawa satu Quran, baguslah Quran ni, yang terbaru jugalah. Quran ni karya Bersari, di dalamnya dah ada tanda-tanda hukum di situ, di warnanya. Huruf-huruf tu dia ada tanda sebagai apa ni, kita nak baca lah, dia bagi hukum situ, ada nun macam sini, dia bagi tanda-tanda apa, tanda-tanda hukum tajwid di situ, ya. Eloklah sebagai kalau kita nak buat rujukan, dia bagi tanda merah, ada tanda hijau ke biru, tu ada membawa maksud hukum tajwid. Kemudian dia bagilah petanda tu, rujuk di situ, dia ada di bawah tu, ya. Elok. Apa ni, karya kitab ni, apa ni, Al-Quran karya Bestari ni tuan-tuan, ya. Ada apa ni, tanda-tanda kalau kita nak baca wakaf dan ibtida', ya. Kalau kita nak mulakan bacaan tu macam mana, kemudian kita nak berhenti di mana, kemudian nak mulakan di mana. Kalau kita di tengah-tengah ayat, ada ditandakan di dalam Al-Quran ni, ya, bagus. Kalau yang biasa kita ialah Quran lama-lama dulu, tak ada benda-benda ni kan. Ini terbaru, yang kira keluaran terbaru jugalah kan. Yang dikeluarkan oleh apa, saya rasa Bestari ni syarikat Ustaz Zahzan, saya rasa, ya. Jadi mudahnya Al-Quran ini, dia ada tanda-tanda untuk bacaan tajwid kan. Jadi saya rasa kalau ada tuan-tuan ada apa ni, yang benda perkara-perkara yang kita kurang apa jelas, ataupun boleh yang kita boleh bincangkan, kalau berdasarkan ini lah. Saya kata kalau tak ada apa, saya sebelum kita berhenti, saya nak berhenti di sini je lah. Kita ambil satu hukum tajwid sampai yang sini je, sampai hukum al-idgham ni, idgham al-gunnah, idgham bila gunnah, ya. Kemudian izhar mutlak, kita dapat faham sikit-sikit lah, ya, insya-Allah. Dia ada bunyi tu panjang je
Dua harkat. Idgham al-ghunnah tu dua harkat. Dua sajalah. Yang kan contohnya tadi hisabai hisabai yasira ay yafqahu amilatun nasibah. Kalau kita baca eloklah kita dengungkan kan, dengan dengung dua harkat. Bagi bagi dia jelas sikit, ataupun kita panjangkan sikit. Kata saya dulu kita biasakan contohnya hisabai yasira. Setelah kita dapat apa dia punya tu dengung tu, kita biasakan, kemudian baru kita kurang. Kalau kita rasa panjang, kita terlalu panjang sangat kan, hisabai itu panjang sangat, hisabai yasira. Kita kalau tiga tu dia kira makruh, tapi tak elok makruh. Boleh lah tapi makruh. Dua saja. Yang sebaiknya dua lah. Tapi kalau kita nak biasakan supaya ada dengung, kita dengungkanlah, kita dengar kat telinga kita tu biar ada dengung. Hisabai ada dengung, ada dengung, amilatun ada dengung, lan kalau kita baca lan ada dengung tu ada, tapi sikit sangat. Lan nadkhulaha. Jadi elok sikitlah bacaan tu, macam tu sajalah. Kadang-kadang kita ni benda yang kita hafal pun kadang-kadang kita tak nampak baca tu. Jadi kadang-kadang saya pun situ juga tak ada dengung kan. Satu alif bersama dengan dua harkat dia. Satu alif dua harkat. Okey. Gerakan harkat ni gerak kita ikut bacaan kita lah. Kalau kita baca nada yang slow, bacaan yang tartil, baca perlahan ni ikut gerak dia perlahan lah. Contoh macam mana kita kata, kalau kita baca hisabai yasira, hisabai yasira, itu perlahan. Kalau kita baca jenis cepat, hisabai yasira, ikut gerakan kita baca. Kalau kita baca cepatlah gerak dia kan. Hisabai, ada orang guna hisabai macam mana? Hisabai dua kali ketuk, ada tu tiga empat harkat. Okey, kita ambil kita guna jari ya. Dua harkat. Hisabai ikut gerakan, gerak cepat lambat. Kalau baca kita cepatlah gerak dua tu. Kalau bacaan kita lambatlah dua gerak tu. Ikut cara kita bacaan ya. Jadi maknanya kiraan harkat tu ikut kita lah. Ikut kita, ikut nada kita baca. Kalau kita baca orang tu dia kata bicara 1 2 dah tu. ada ikut gerakan baca kita terlambat ke cepat. Kalau lambat, tartil, hadar ada, sederhana ada, ikut cara macam itulah ya. Ikut bacaan dia. Ada dua harkat tu ikut kita lah. Ikut kita kalau ikut bacaan kita tu. Ikut bacaan kita. Ikut harkat orang tu kalau macam yang lain-lain tu, kalau yang ini dua harkat kan. Kalau kita baca yang ujung-ujung tu mad arid li sukun, mad jaiz, mad muttasil yang panjang-panjang tu ada 6 harkat, ada 4 harkat, ada 5 harkat. Gerakan tu berapa panjang tu kan. Situlah ikut. Itu berapa harkat? Itu 6 harkat. Macam kita baca apa ni, surah Fatihah hujung tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ berapa harkat tuan-tuan? 6 harkat. 6. Itu
6 itu wajib 6 harakat. Ha? Kalau ikut jari lagi Lebih raya. Macam tu lah. Ikut kita. Kalau kita ikut bacaan dia. Ikut dia punya orang punya tu lah. Lengguk panjang-panjang lah. Tapi 6 harakat tu. Ikut kita punya bacaan panjang lah. Kalau panjang bacaan tu cara tartil lambat, hadar tu kira cepat. Kemudian juga hadar, tartil juga ada lempat situ. Yang sederhana lagi satu tu. Ikut bacaan macam tu. Jadi saya rasa ada lagi ke tuan-tuan apa nak kita bincangkan, mana-mana kita boleh kita perbaiki lah antara kita sama-sama, mana-mana kekurangan tu. Jadi pada 2 minggu yang lepas kita baca tentang hukum izhar halqi kan. Izhar halqi. Jadi ada 6 huruf. Yang ini pun ada 6 huruf, sudah 12 huruf kan. Jadi ada lagi baki 12 kan. Dah ada 28 huruf tolak dengan 12. Ada 16 huruf lagi, 17 huruf lagi. Yang lihat pertemuan-pertemuan huruf itu. Itu kita kena insya-Allah kalau tuan-tuan boleh lama-lama kelamaan kita rujuk balik kitab ni, buka kalau kita merasa ada apa kekurangan, kita rasa pasti tak pasti, rujuk balik buku kitab kita ni. Yang ini penting tuan-tuan, hukum ni. Saya itu sebabnya saya nak cepat sikit. Saya tak baca itu yang kemudian yang sebelum ni ada tentang gambar-gambar tu, kita akan cuba kita balik esok kan. Tapi kemudian lah di sini ada, saya belum sebut cerita tentang hukum basmalah. Nanti kemudian kita akan baca balik yang ini, tapi yang hukum ni saya, sebab kita nak baca Quran kan. Jadi kita kalau boleh biar hukum ni kita tahu sebanyak sedikit tentang hukum ni, kita nak habiskan, kemudian bolehlah kita rujuk-rujuk yang di belakang yang sebelum ini, insya-Allah. Itu sajalah. Ada lagi tuan-tuan? Kalau kita tak pasti, bolehlah kita tanyalah. Kawan-kawan pun tahu juga kan. Hari ni kita tak ada baca ayat Quran dah. Saya ingat saya nak baca bahagian hukum ni saja. Kita ambil hukum yang ni ya. Jadi ada lagi ya? Tak ada ya? Ada. Ada nasa? Tak ada. Jadi kita pun dah baca tadi tentang ayat-ayat Quran tu. Insya-Allah lah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita nak Allah bagi kita terang hati tuan-tuan terang hati kita tuan-tuan, dengan niat kita niat ikhlas tu, Allah buka terangkan hati saya, hati tuan-tuan semua perempuan ya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan dengan bacaan Al-Quran yang mulia ni dengan betul-betul bertajwid. Sebaik-baiknya kita dalam, contohnya dalam kampung ke, biar sebaik-baiknya semua orang tahu baca Quran ni sebab dia wajib kita membaca dengan betul Al-Quran ni Jadi itu sajalah saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan saya mohon maaf kalau ada kesilapan, banyak kekurangan ya, kelemahan saya dalam pengajaran saya, dalam kita membaca sama-sama, berkongsi dalam kitab yang ini. Kalau mana yang rasa tuan-tuan tak berapa jelas ataupun kesilapan saya, tegur saya Sekian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah tuan-tuan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
حي